Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, tahniah kepada anda semua 26 orang. Terkejut hari ni meeting. Kan? Tapi kita tetap berjaya juga menghadirkan diri. Kan? Hari pertama lepas sahur, mungkin hari Sabtu. Hari Sabtu ni lagi seronok tidur lepas sahur. Lepas subuh tapi anda semua ada dalam meeting hari ni. Saya kenalkan diri dulu, nama saya Zaid. Business partner saya Nofazana. Kami dibawa masuk dalam bisnes MBA ni oleh upline saya, Dr. Siti Nadia, dan saya bimbing hebat oleh Diamond Direct, Datuk Dr. Haji Nur Azmi dan Datin Dr. Hajah Siti Norizah. Dia satu tepukan dulu untuk barisan penajaan saya. Okay. Sekejap saya share skrin dulu. Boleh nampak tak? Nampak. Kekok pula rasa lama tak pakai Zoom. Hello? Nak dengar tak nak? Hello? Dengar Zaid, dengar. Dengar. Okay. Minta maaf. Saya tak. Okay. So kawan-kawan, saya nak cakap hari ni tentang managing expectation. Atau dalam bahasa Melayunya, mengurus jangkaan kita. Biasalah bila kita masuk dalam bisnes Amway ni, pastinya masing-masing kita ada jangkaan masing-masing. Nak dapat berapa, nak buat apa, macam mana respon masyarakat sekeliling dan sebagainya. Jadi bila managing expectation ni sangat penting dalam bisnes ni sebenarnya, waktu kita baru, waktu kita ataupun kita dah lama. Sebab apa? Sebab persoalan ni selalu kita tanya. Sebab kita selalu cakap dalam Amway ni tak ada orang yang gagal. Tapi yang ada orang yang berhenti. Yang berhenti, yang putus asa. Jadi kawan-kawan, kenapa benda ni berlaku? Kenapa orang berhenti? Kerana selalunya salah anggap. Salah anggap dengan apa yang perlu untuk berjaya. Dicampur pula dengan mindset pekerja. Dia kepala dia fikir lain. Mindset pekerja campur juga dengan kejahilan. Kejahilan. Kejahilan ni maksudnya apa? Kita tak tahu. Dia tak tahu. Banyak benda dia tak tahu, dia dah berhenti dah. Dan seterusnya kesesatan. Kesesatan maksudnya mungkin dapat info yang salah daripada upline ke, dia baca ke, upline cakap yang ni kita tak payah buat, itu kita tak payah buat. Dia mungkin ada gak macam tu. So benda ni membuatkan orang berhenti. Jadi ada beberapa expectation ataupun sangkaan yang kita kena ada supaya kita boleh survive dalam bisnes ni. Jadi yang pertama kawan-kawan, ini adalah perniagaan dan bukannya pekerjaan. Apa kekeliruan yang selalu berlaku? Dalam pekerjaan, contohnya kalau kita kerja 20 jam, kita dapat gaji 20 jam seminggu katakan, kita akan dapat gaji 20 jam seminggu. Apa yang berlaku adalah kita tukarkan masa kita dengan duit. Kita tukarkan masa. Lagi banyak masa kita kerja, lagi banyak duit yang kita dapat. Jadi fahaman ni yang bila orang bawa dalam Amway, dia terkejut lah. Dia terkejut. Sebab dia membandingkan Amway ni dengan pekerjaan. Tapi pekerjaan kita ni work stop, income stop. Tapi Amway pula dalam perniagaan, apa yang berlaku kat kita? Kita mulakan dengan kerja 20 jam seminggu. Katakan anda bagi 20 jam untuk bisnes Amway. Pastinya tak dapat gaji 20 jam. Sebab apa? Ni perniagaan. Perniagaan ni kita dibayar dengan hasilnya lah. Kalau kita kerja 20 jam, tak ada hasilnya, tak adalah bayarannya. Kalau ada hasilnya, dapatlah. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab kita tengoklah macam anda bisnes apa sahaja pun lain daripada Amway ke apa. Di peringkat awal selalunya kita dapat seciput-ciputnya pendapatan. Kita labur masa kita untuk membina aset. Untuk membina aset, membina bisnes kita. Apa yang boleh berlaku dalam Amway? Permulaannya kita kerja 20 jam. Kerja 20 jam dapat 200 je. Lepas tu apa berlaku? Lepas tu di peringkat kemudiannya pula, kerja 20 jam tapi dapat 2,000 pula. Kerja masih 20 jam lagi. Seterusnya apa? Seterusnya bila kumpulan dah ada makin besar, bisnes makin bagus, kerja 5 jam je tapi boleh dapat 10,000.
Benda ni tak boleh berlaku kat pekerjaan. Tapi untuk perniagaan ini boleh berlaku. Tapi di peringkat awal mesti rasa macam tak berbaloi lah masa aku buat MWay ni. Rasa macam rugi lah, buat penat je aku buat. Waktu kita dapat 3%, waktu kita baru dapat CSI yang rasa macam loss sikitnya pendapatan. Jadi ni penting sebab apa? Expectation. Kadang orang dia dah buat, bulan ni aku buat MWay berapa jam aku spend masa weekend jumpa orang pergi demo dapat sikit terus macam terepek MWay ni. Baik aku pergi buat kerja part time. Sehari dapat RM60 dah. Dalam tangan dah RM60. Tapi work stop, income stop tak fikir. So ini sangkaan. Dan ini expectation yang kita kena ada dalam MBA ni. Of course kita kena mula dengan gaji dan pendapatan yang rendah, tapi kita akan meningkat dan meningkat. Yang kedua pula expectation dia. Perlu ada skill untuk berjaya kawan-kawan. Perlu ada skill. Untuk kita buat MBA ni mesti ada beberapa skill yang kita ada. Contohnya apa saya letak dalam nilai 7. Nombor satunya finding prospect. Prospek untuk jadi pelanggan, prospek untuk kita ajak buat bisnes, kita tahu nak cari tu. Kalau kita duduk tak tahu, tak ada idea langsung nak cari macam mana, tu penting kita duduk dengan upline, tu penting kita masuk kelas, tu penting kita banyak bertanya. Yang kedua nak invite. Nak jemput orang datang meeting, nak jemput orang ke sesi penerangan. Kadang kita nak ajak orang nak cerita MWay, nak kena ada marketing plan. Tak boleh kita main serbu je. Kita kena jemput, minta masa dia. Minta masa untuk aku nak cerita peluang MWay ni macam mana. Minta masa dia untuk nak cerita produk MWay ni. Aku minta masa aku nak datang rumah kau malam ni nak buat demo. Itu skill tu. Kalau tak pandai bersilat, kita pula tanya, kau ada bila-bila free kau bagi tahu lah kat aku. Memang kawan kita tu sampai kesudah tak ada free langsung. Kita kena pandai nak menginvite. Yang seterusnya skillnya apa? Presenting. Presenting ni apa? Nak mempersembahkan kita punya demo produk. Nak mempersembahkan marketing plan. Apa yang MBA boleh bagi. Ni skill yang sangat penting. Kalau tak, kita akan tersangkut. Kita akan tak tahu nak cakap. Selalu orang cakap, aku tak tahu nak tunjuk macam mana. Tak tahu nak cakap apa. Sebenarnya ilmu yang tak ada. Skill tu tak ada. Jadi benda ni kena ada. Supaya apa? Kalau bila-bila masa pun orang nak tengok produk, kita ada demo kit dalam kereta kita. Kita boleh tunjuk anytime. Kalau bila-bila masa je orang nak tengok bisnes, kita boleh tunjuk on the spot. Macam mana MWay ni? Macam mana nak dapat duit MWay? Apa yang MWay boleh offer? Skill yang keempat, follow up. Follow up customer, follow up new ABO, follow up APC kita. Macam mana nak create hubungan ni daripada orang yang mungkin kita baru kenal gitu-gitu saja, jadi rapatkan dia, nak follow up pasal produk, nak follow up pasal apa dia rasa lepas guna produk kita. Itu semua skill. Seterusnya closing. Ni pun penting tak saya bagi contoh macam dulu saya kalau pergi marketing plan orang hujung-hujung saya cakap, okey kalau hang nak minat ke bagi tahu nanti. Saya tak berani nak buat closing, tak tahu Sekarang saya present, hujung saya terus tanya je, ada apa-apa soalan tak yang saya boleh jawab atau kita boleh proceed terus untuk pendaftaran. Lepas tu saya tengok mata dia. Memerlukan keberanian nak tanya benda ni. Kalau dia kata, ni okay, apa soalan yang aku boleh jawab? Sebab untuk MWay kena tanya saya yang tahu pasal MWay. So dia pun tanya, kita bersoal jawab dan kita boleh close. Kalau produk pun sama juga. Mesti ada closing. Dan yang seterusnya, skill yang perlu ada, getting people started. Bila orang tu dah jadi APC, bila orang tu dah jadi ABO, kita nak startkan dia dalam perjalanan bisnes ni. Dah masuk jadi ahli ni nak buat apa? Bukannya orang tu jadi APC, beli barang sekali, lepas dia beli ahli, kita pun see you never. Assalamualaikum. Tak mesej dah. Tak tanya dah. Lepas tu dah 2 tahun kita buat MWay, kita masih lagi mencari pelanggan yang baru. Pelanggan lama tak ulang beli. Kita get new customer, but kita tak keep the customers. Rugi. Kita ada ABO kita kosong PV masuk beli sekali, beli periuk sekali bulan lepas kan promo periuk. Beli periuk sekali, lepas tu tak beli apa-apa dah. Getting people started. Orang yang daripada dia macam, okay nak MWay ni, okay macam mana ni? Macam mana nak mula ni? Nak buat apa dulu ni? Dan skill yang nombor 7, promoting events. Event kecil-kecil. Macam kita punya DDG Webmate ni. Macam mana nak memujuk downline, nak cakap datang. Bukan mata-mata kita send too many je hantar kat situ. Kadang-kadang ada orang dia mula datang meeting sebab kita dah pergi jumpa dia. Kita cakap kau kena datang meeting ni. Sekali je tolonglah datang. Ada orang kita bagi dia sebab untuk datang meeting. Ada orang kita nak ajak pula pergi seminar.
Sebab seminar kena keluar duit, kena ada skill kan nak mujuk tu. Kadang orang tak faham. Kita yang dah pergi seminar, kita faham, oh kena 190 ni murah ni nak pergi seminar. Jadi skill ni kena ada. Jadi kawan-kawan, boleh tak buat? Boleh tak buat tanpa ada skill 7 ni? You can learn while you earn. Boleh kita dapat duit sambil kita belajar skill-skill ni, ataupun kita pilih pula. Ramai juga orang yang memilih. Marketing plan dah 2-3 tahun dah buat MBA, tak boleh present lagi. Dah buat MBA 5-6 bulan dah, demo tak tahu lagi. Demo kit tak tahu lagi. You can learn while you earn. But you won't get the big bucks. Anda takkan dapat duit yang banyak, anda tak dapat sukses until you get really good at basic skills. Sampai anda betul-betul bagus dekat 7 perkara ni. Itu yang membezakan kita dengan orang. Kadang kita tengok kita ni dah 2 tahun dah. Nak dapat 2 tahun, 3 tahun atau lama lagi kita nak pergi 15%, nak pergi 21%. Ya Allah, susahnya. Tiba tengok orang lain masuk MBA 3 bulan je dah 21% dah. Macam mudah sangat dia buat. Apa perbezaan dia kawan-kawan? Percayalah, dia ada skill. Dia dah dapat skill. Orang tu dah master skill lebih cepat daripada kita. Itu je beza dia. Walaupun orang tu masuk 3 bulan, percayalah skill dia lagi bagus daripada kita yang dah duduk 3-4 tahun ni. Samalah daripada kita yang baru-baru sampailah ke macam saya dah platinum pun. Tengok orang lain naik-naik, saya tahu mesti skill dia lebih daripada saya. So saya kena ambil tindakan untuk tengok kat mana yang saya kurang. Sebab kalau kita semua buat MBA, kita tak jadi diamond, kita nak dapat duit yang besar-besar. Jadi kita mesti get really good at basic skill. Tak ramai orang yang dia masuk MBA betul-betul dia master skill tu dulu. Ramai orang dia cuba cari shortcut. Upline aku ada. Tak salah anda panggil upline, tapi kalau anda nak jadi DD, nak jadi diamond, saya rasa saya tak pernah jumpa lagi DD yang tak boleh buat marketing plan. Saya tak pernah jumpa lagi DD yang tak ada demo set. Tak ada demo set dalam kereta. Dia nak cerita je produk MBA ni. Tak ada. DD tak ada yang macam tu. Semua DD basic ni mesti ada. Okey, sangkaan yang ketiga. Perlu masa kawan-kawan untuk membina perniagaan. Kita perlu masa. Maksud saya macam mana? Yang utamanya dalam MBA ni untuk tahun pertama. Untuk tahun pertama adalah untuk kita belajar dan kekal hidup dalam bisnes. Tak ada bisnes, bukan MBA saja, tak ada bisnes lain pun direka untuk kita terus kaya raya. Tanyalah bisnes-bisnes lain pun tahun pertama tu nak dapat untung pun susah. Nak balik modal pun belum tentu. Jadi bila kita masuk dalam MBA ni, kita kena ada sabar kawan-kawan dan kita kena ada istiqamah. Jangan rasa kenapa aku sungguh-sungguh bulan ni tapi aku tak dapat 21%. Grup ada 3 orang nak 21% macam mana? Jadi perlu masa. Even kita dah bagus pun perlu masa untuk membina perniagaan ni. Perlu ada mindset yang betul. Baru macam okay, faham. Step by step. MBA pun bagi kita step by step. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. CSI, BBI, BFI. Jadi kita mesti sabar dan mesti istiqamah. Buat benda-benda yang basic hari-hari. Itu nombor 3. Okay, nombor 4. Ni lagi penting. Bukan semua orang akan berminat. Ini sangkaan kat kita ni. Jangan kita pula masuk. Apa sal aku jumpa 3-4 orang ni, semua tak nak MBA. Kita serabut fikir. Adakah dunia telah berubah semenjak aku masuk MBA? Adakah kumpulan kita memang tak sesuai untuk bisnes MBA? Kita kena tahu, kena expect daripada awal yang bila kita bercakap dengan orang, yang kalau orang tak nak masuk, orang tak nak ikut, orang tak nak beli, itu normal. Normal, biasa. Bila orang beli tu kita macam hush. Sebab apa? Sebab saya bagi contoh lah. Kalau kita buka kedai makan, adakah semua orang yang kita kenal akan datang makan kat kedai kita? Boleh jawab sikit. Kau tidur Tak. Bagi contoh nombor 2. Zana seorang je jawab. Yang lain rasa macam mana? Rasa macam kalau kita buka kedai makan, semua orang yang kita kenal ke datang makan kat kedai kita? Tak. Tak. Saya bagi contoh lagi satu. Kalau kita buka kedai gunting rambut, adakah semua orang yang kita kenal akan datang gunting kat kedai kita? Tak. Tak. Macam tu juga bisnes MBA ni. Kita buka kedai runcit. Jadi bukan semua orang yang kita kenal datang. Dan bila benda ni berlaku, bila kita pergi cakap orang tak nak, bila kita pergi jual orang tak beli, ini bukan masalah anda. Bukan masalah produk.
dan bukan masalah bisnes Amway. Jangan bila orang reject, sibuk pula kita fikir, apalah masalah dengan diriku ini. Terduduk kat rumah, terus tak buat Amway. Orang sekali orang cakap tak nak, seminggu dah tak cakap dengan orang pasal Amway. Sekali promote produk dekat WhatsApp story, sekali je promote, tak ada siapa beli, terus produk Amway ni ada masalah ni. Terus 2 minggu tak tunjuk, tak buat story produk dah. Buat video TikTok sekali dua, tak ada orang beli, terus tak buat dah. Jangan kita kecewa, jangan kita salahkan diri. Sebab apa? Sebab inilah perniagaan Amway ni. Bukan semua orang akan berminat. Kita mesti embrace the rejection. Kita mesti love the rejection. It's a numbers game, kawan-kawan. Numbers game. Lagi ramai orang kita bercakap, lagi ramai lah yang kita jumpa. Kita buka kedai gunting rambut pun sama. Kita buka kedai makan pun sama. Banyak orang akan lalu depan kedai kita. Dan ada orang yang akan singgah. Pastinya bukan semua. Itu sangkaan nombor 4. Kalau kita fikir macam ni, kita tak kecewa. Kita seronok buat Amway. Dapat jual sebulan 2-3 produk pun happy. Seronok. Tak adalah kita macam, apalah kekuranganku. Zaid senang je dia buat Nahatul PV. Aku buat tak dapat pun. Jangan rasa macam tu. Kita berlumba dengan diri sendiri. Bukan semua orang akan berminat. Kita teruskan bercakap. Kita terus cerita pasal produk. Sangkaan yang nombor 5. Ini lagi penting. Kalau anda sekarang tengah semangat, tengah seronok buat Amway ni, percayalah. Sangkaan nombor 5 yang kena ada. Semangat permulaan anda akan lesap, hilang entah ke mana. Semangat permulaan. Bila kita baru masuk Amway tu, kita tu rasa macam inilah harinya aku akan mengubah hidup ini. Aku akan sponsor satu pejabat aku jadi ABO. Aku akan sponsor satu taman perumahan aku jadi ABO. Wah, semangat kadang balik meeting macam tu, kadang baru masuk macam tu, baru balik seminar macam tu. Benda ni akan hilang. Semangat ni akan hilang, kawan-kawan. Dia akan tahan apa? Semangat permulaan ni. Kalau kita tengok downline kita ataupun tengok diri sendiri kita, 30 ke 90 hari pertama je. Waktu ni cakap apalah. Cakap beli barang, cakap demo, cakap pergi meeting. Lepas tu, lesap. Hilang. Banyak dah berlaku. Bila semangat ni hilang, kawan-kawan, apa yang kita buat akan menentukan segala-galanya. Menentukan hala tuju kita dalam bisnes ni. Bisnes Amway mesti ada komitmen, mesti ada disiplin dan mesti ada aktiviti harian. 3 ni kena ada. Sebab apa? Successful people find small wins every day. Dia bila hilang semangat, hari-hari update aktiviti kat upline. Baru 5 hari, hilang 90 hari. Lepas tu pergi seminar, balik buat lagi. Kalau kita buat macam ni, kita berulang-ulang kali kita tak sampai kat destinasi kita, kawan-kawan. Kita pimai tang tu juga. Bukannya orang seronok, bukan upline seronok kita duduk pimai tang tu. Tapi kita kena buat perubahan sendiri. Sebab apa? Sebab semangat permulaan tu memang akan hilang. Tapi kalau kita ada komitmen, kalau kita ada disiplin, kalau kita ada benda yang memang kita buat hari-hari. Hari ni semangat ke tak semangat, tetap cakap pasal bisnes. Hari ni semangat ke tak semangat, tetap buat WhatsApp story. Hari ni semangat ke tak semangat, tetap kita nak buat video. Barulah kita ada terus tu. Tak ada efek dah. Apa nak jadi hari ni pun aku tetap akan buat Amway. Cari juga small wins. Hari ni kalau aku dah cakap produk dengan 3 orang, aku dapat jual 1 mouse spray. Tapi aku buat juga hari-hari. Benda macam tu kita kena ada. Tak boleh hanya semangat je menentukan bisnes kita. Sebab semangat tu akan hilang. Yang seterusnya. Expectation yang nombor 6. Kebanyakan orang yang join team kita ni, yang dia sign up dengan kita, yang dia nak jadi ABO, nak buat bisnes sama-sama dengan kita, akan tak buat apa-apa. Kalau buat pun sikit, kalau buat pun sementara. Kebanyakan orang. Jadi kita kena anggap macam ni. Kalau kita tengok marketing plan, kita rasa macam senang buat Amway ni. Aku cari 6 orang,
6 orang buat 600 PV, 6 orang akan bina kumpulan yang buat 600 PV. Anda pun nak macam tu. Saya pun nak macam tu. Kan? Tapi sangkaan ni yang betul realitinya, bukan 6 orang yang pertama tu, tak tentu 6-6 tu buat 600 PV. Itu expectation yang kita kena tahu supaya apa? Supaya kita tak kecewa. Supaya kita boleh kekal dalam bisnes. Saya bagi siap-siap kat anda. Daripada orang yang join kita, katalah anda sponsor 100 orang. 100 orang direct. 90% tak buat apa-apa. Ataupun order sekali-sekala. Dia tak buat apa. Kita masuk MBA malam tahun, masuk jadi ahli. Jom saya nak jadi ahli. Lepas tu kita pun, okey bagus. Dapat katalog nanti Roger, aku nak pergi demo kat rumah nak tunjuk produk. Lepas dapat katalog, dengan katalog tu dia hilang sekali. Dia colek makhluk asing. Masuk dalam gua. Ada orang kita dapat demo. Kita cakap, okey pergi demo kali pertama. Kita pun pergilah demo produk. Cakap yang penting, kita kena guna barang dulu. Lepas tu kita kena datang meeting. Dia pun okey. Lepas tu kita pun balik. Kita cakap, jangan serik. Lepas ni kita kena jumpa lagi. Sebab produk MBA ada banyak. Kita cakap main tu, dengan buah-buah tu, dia pun hilang sekali. Blue tick tu guys. Lepas tu selang 2-3 bulan, pop, muncul sekejap. Ni Zaid nak tanya. Ada orang tanya pasal produk ni. Dia order sekali-sekala. 90% kawan-kawan. So kalau anda sponsor 100 orang, 90 orang akan buat benda ni. Nombor 2, 10%. 10% pula akan ada business hobi. Business hobi ni maksud macam mana? Dia seronok. Dia datang meeting. Dia jual sekali-sekala. Dia sponsor sekali-sekala. Tapi kalau tanya, bulan ni nak dapat apa? Tak jawab. Kalau tanya, bila nak dapat 31%? Tak jawab. Dia tak suka bagi tahu apa yang dia buat pasal bisnes dia. Dia tak suka bagi tahu apa dia nak buat dengan bisnes dia. Sebab apa? Sebab bisnes ni hobi. Dia akan buat bisnes ni bila dia rasa minggu ni aku tak ada nak pergi mana-mana. Anak aku pun tak ajak pergi mana-mana. Kawan aku pun tak ajak pergi mana-mana. Laki aku, bini aku pun tak ajak pergi mana-mana. Okey, minggu ni aku buat MBA. Dia bila dah tak ada semua benda dalam dunia ni baru dia buat MBA. Ataupun dah hilang, tiba bulan ni ada promo yang dia suka. Contoh bulan ni promo Noxa 6 kali bayar. Wah, bulan ni dia buat MBA gila-gila babi punya. Bulan depan tak ada promo Noxa, hilang tu. See you tahun depan. Tunggu buat promo Noxa bulan puasa, jumpa bulan puasa je lah. 10% akan buat benda ni kawan-kawan. Dia akan ada business hobi. Nak kata tak sponsor orang, sponsor tak? Sponsor sekali-sekala. Setahun sponsor 2-3 orang. Selang 2 bulan sponsor seorang. Sponsor 2 orang. 1%. Daripada 100 orang tadi, seorang akan committed untuk buat bisnes. Seorang ni akan buat bisnes tak peduli kat kita. Kita ada ke, kita tak ada ke, dia buat juga bisnes. Dia semangat ke, dia tak semangat ke, dia buat juga bisnes. Seorang. Even dengan numbers macam ni pun kawan-kawan. Kalau tengok macam ni, anda jangan rasa ni salah anda. Jangan rasa bila downline masuk bisnes, lepas tu dia buat bisnes hobi, salah ni, ya Allah, teruknya leadership aku. Tak. Ni adalah normal kawan-kawan. Dan Diamond pun ada benda ni, saya pun ada benda ni. Benda ni normal, benda ni bukan seka-seka. Benda ni statistik ni. Tapi dengan statistik macam ni pun kita tengok ramai orang jadi jutawan dengan MBA. Ramai orang dapat kebebasan dengan MBA. Dengan statistik macam ni. Jadi kena buat apa? Balik ke pasal numbers game. Kalau kita sponsor 10 orang, macam ni lah. 9 orang tak buat apa-apa. 10% lagi business hobi. Lepas tu tengoklah. Silap dengan kita pun masuk dalam 90% tu. Tak buat apa-apa, order sekali-sekala. Jadi jangan kawan-kawan. Kita faham benda ni daripada awal. Supaya bila benda ni berlaku, apa kita buat? Kita sponsor orang lagi. Kita pergi cakap lagi pasal produk. Kita cari orang yang 1% tu. Kita cari orang yang macam kita. Bangun hari Sabtu, bulan puasa, pukul 10 pagi masuk kelas. Ni orang-orang yang nak. Anda yang duduk dalam ni, saya percaya anda bukan dalam kumpulan 90%. Anda dalam kumpulan bisnes hobi ataupun anda kumpulan yang committed untuk bina bisnes. Saya percaya anda ada kat situ. Tepuk dada, tanyalah.
diri sendiri. Aku ni kat mana ni? Ni hobi ke? Aku memang buat bisnes betul-betul. Sangkaan yang nombor 7. Tak ada jalan mudah atau tips rahsia. Janganlah kita pergi menunggu-nunggu apakah tips rahsia untuk membina Amway dengan cara yang paling mudah. Tak ada kawan-kawan. Tak ada tips rahsia untuk membina perniagaan Amway. Amway ni simple je. Amway punya sukses ni, ambil skill yang anda ada, campur dengan aktiviti. Mesti ada aktiviti. Tak boleh je penuh ilmu di dada, penuh skill apa semua, tapi kau duduk rumah je. Duduk rumah dan tak buat apa-apa. Kau duduk rumah buat WhatsApp orang, buat story, buat TikTok, bagus. Tak ada aktiviti dan campur dengan istiqomah. Bukannya sehari, 1 bulan sehari buat gila-gila babi. Itu 30 hari tak buat apa-apa. Tak. Kita kena buat MV hari-hari. Itu tips dia. Nombor 8. Sangkaan yang kena ada, kita kena fikir Amway ni bukan senang. Sebab apa dia bukan senang? Sebab dia bisnes sendiri. Tak ada bos. Dekat tempat kerja senang. Bos bagi target, lepas tu bos marah. Kita pun bermati-matian lah untuk mencapai target yang bos buat. Sebab apa? Sebab kita bukan yang gagal. Bisnes Amway tak apa, buat target. Tak capai, gelak je lah. Tak capai, tak apa. Tak apa nak marah. Apa tak boleh marah. Apa boleh cakap, tak apa, next bulan lepas buat lagi. Tak ada siapa nak marah kita. Sebab tu target kat tempat kerja, capai tak tiap-tiap tahun? Capai tak? Capai kan? Target Amway capai tak tiap-tiap tahun? Ke tiap-tiap tahun tak capai? Tu kita kena fikir. Nombor 2 apa? Sebab apa dia bukan senang? Sebab bisnes ni perlu ada disiplin. Tak ramai orang ada disiplin. Bisnes Amway ni kenapa bukan senang? Sebab perlu ada pengorbanan. Kena berkorban kawan-kawan. Kena korbankan masa dengan keluarga. Masa yang kita boleh lepak-lepak dengan anak kita, bawa pergi kelah, pergi makan-makan, jalan-jalan cari makan. Kena korbankan. Kena korbankan masa kita berlibur. Nak tengok-tengok TV, bersantai-santai, bergolek-golek, tak buat apa-apa. Kena korbankan. Kena korbankan malam-malam yang kita boleh duduk kat rumah berehat. Kena korbankan hujung-hujung minggu yang kita boleh duduk berehat, boleh balik kampung. Kena korbankan. Kalau kita tak nak korbankan benda ni, kita tak boleh berjaya dalam Amway. Itu yang Amway minta. Amway minta pengorbanan daripada kita. Sebab apa yang dia bagi ganjarannya hebat. Mesti ada pengorbanan. Dan seterusnya apa? Bukan senang sebab apa? Sebab bisnes Amway ni mesti ada naik dan turun. Ni bisnes. Ada hari dia yang tak ada orang beli barang langsung. Sakitnya hati. Ada hari dia semua dalam kumpulan kita tak respon. Kita cakap jom kita buat benda ni semua. Buatlah kau Zaid, kita peduli apa? Orang nak fikir ni, bawa anak pergi mana ni, nak pergi apa? Contoh kat saya lah yang tu. Anda pun mesti pernah hadap. Semangat nak pergi demo ni, satu dunia tak nak kau datang demo. Okay. Sangkaan yang nombor 9. Saya bagi dulu siap-siap. Anda tak akan berjaya bersambil-sambil. Ni bagi contoh lah. Kita selalu cakap, aku semangat ni Zaid. Tapi tu lah, slow-slow lah. Slow-slow lah. Business Amway kena ada priority kawan-kawan. Kita tak boleh, minggu ni Zaid bagi tahu, aku bagi tahu. Aku cakap, minggu ni meeting, Allah sorry lah, minggu ni tak boleh masuk lah. Kena bawa mak mertua pergi mana-mana lah. Tak boleh. Kalau dah tahu dah minggu ni ada meeting, mak mertua kau ke, adik-beradik ke, kenduri ke, apa ke, tahu tepi lah. Amway lah dulu. Tahu tepi lah. Kalau saya pun datang main tu, saya bukan tak ada mak mertua, saya pun ada kat mak mertua. Tapi kalau nak pergi mana-mana, tunggu saya lepas meeting lah. Pergilah hari lain. Hari meeting tak boleh. Waktu meeting tak boleh. Apa benda pun yang datang, Amway dulu. Meeting dulu. Kelas dulu. Program dulu. Baru buat benda lain. Nak tengok anak kat sekolah ke, nak pergi program sekolah anak ke, Amway dulu. Mesti buat komitmen Amway ni. Mesti buat komitmen. Bukan kita buat bila ada masa, tak. Kita buat komitmen bila kita nak buat Amway. Bisnes yang paling, bila rasa Amway ni paling mudah apa? Bila kita buat laju-laju. Kalau kita buat slow-slow, tak habislah.
Saya selalu kata, kalau dengar je orang cakap kami memang nak buat tapi kami slow-slow lah. Saya pun tahu how lah ni. Kan? Slow habis jatuh. Buat laju-laju ni baru tak jatuh. Meningkat lagi senang daripada maintain. Saya selalu dengar orang cakap itu. Meningkat lagi senang daripada nak maintain. Dan yang terakhir sekali kawan-kawan. Business ni sangkaan dia. Sangkaan yang mesti ada dalam kepala kita. Business Amway ni berbaloi. Saya cakap tadi pasal pengorbanan. Saya cakap tadi pasal komitmen. Sebab apa berbaloi kawan-kawan? Sebab tak ada pilihan lain dalam hidup kita yang modalnya kecil. Saya percaya anda semua yang masuk meeting ni, anda tengok Didi tak power sangat, anda tengok Diamond punya lifestyle, anda tengok orang yang dah berjaya dalam MBA, anda nak benda tu. Tapi anda macam saya juga. Kita tak ada modal ratus-ratus ribu nak buat berniaga. Kita tak ada modal juta-juta nak pergi buka McDonald 2-3 biji ke apa. Kita ada business MBA modal RM60 untuk ubah hidup kita. Dan kita tak ada pilihan lain. Sebab MBA je yang kita ada, yang modal kecil boleh bagi kita kejayaan macam tu. Tak ada bisnes lain yang bagi kebebasan keuangan, kebebasan masa macam Amway. Hari ni kita bersusah payah nak dapat RM200-300. Percaya kawan-kawan. Amway ni berbaloi dengan pengorbanan kita, kita membina kumpulan kita ni. Satu hari nanti kita dapat kebebasan masa. Kita boleh pergi mana-mana, buat apa kita suka. Tak payah tanya orang lain dah. Tak payah ambil cuti dah. Tak payah nak fikir-fikir pasal company yang bukan kita punya dah. Dan kita tak payah fikir dah pasal keuangan. Boleh bayang tak? Kita boleh beli barang. Kita beli barang. Saya cemburu sangat dengan lifestyle Diamond. Sebab saya tengok Diamond kita kan. Orang lain kerja seumur hidup untuk beli sebiji rumah. Loan 35 tahun. Saya baru buat MBA 4-5 tahun ni. Saya ingat depan mata saya Diamond kita beli 3-4 biji rumah dah. Saya pun baru dapat beli sebiji je. Harap dapat beli 3-4 biji lagi. Jadi ni benda yang kita tak dapat kawan-kawan. Adakah impian kita aku nak kerja 35 tahun untuk beli sebiji rumah je? Tak ada bisnes lain boleh bagi kebebasan tu. Saya tak tahu untuk anda, untuk saya tak ada. Saya ada Amway je. Sebab tu saya buat apa saja yang perlu untuk Amway ni. Tak ada peluang lain untuk kita wariskan pendapatan untuk anak cucu kita. Saya tak jumpa. Setakat ni yang saya nampak Amway je boleh buat macam tu. Yang apa-apa jadi kat kita, pipe kita ni masih lagi mengalir untuk anak cucu kita. Pipe kita boleh berkembang lagi. Diamond selalu cakap, ramai orang selalu cakap, kalau kita berkorban kawan-kawan, kita kerja seteruk-teruknya, pedulikan benda lain 3 tahun ke 5 tahun ni, kita akan nikmati banyak tahun-tahun yang akan datang. Kita akan nikmati. Kita buat sungguh-sungguh ni, korbankanlah segala hujung minggu, segala malam, segala program-program tak ada untung kan. Kita buat 3-5 tahun ni sungguh-sungguh, lepas ni kita enjoy life kita. Kita kontrol masa kita sendiri. Anda buat sungguh-sungguh, anda akan honeymoon percuma tiap-tiap tahun. Ini bukan cerita palsu. Ini saya orang biasa dah dapat dah. Hujung tahun lepas saya ambil bawa pergi Istanbul. Percuma. Lepas tu Istanbul kena bom, dia cancel honeymoon saya dengan Zana. Zana dah beli baju sejuk pakai kat rumah. Duduk dalam aircon. Tapi MB minta maaf. MB minta maaf kami, sorry lah terpaksa cancel. Dia back in 25,000 kat kita orang. Pergilah jalan-jalan sendiri. Ni bulan 6 ni MB suruh beli baju sejuk tebal lagi. Dia bawa pergi Alaska juga percuma. Hujung tahun ni MB nak bawa pergi Paris pula. Percuma juga. Kalau pergi sendiri tak pergi dia. Percuma juga. Jadi berbaloi kita buat apa-apa pengorbanan untuk MB ni kawan-kawan. Jadi yang itu 10 expectation, 10 benda yang kena ada dalam kepala kita akan berlaku dalam MBA ni, supaya kita survive, supaya kita semangat, supaya kita apa jadi pun kita sentiasa excited buat MBA. Kita sentiasa serius, kita sentiasa buat sungguh-sungguh sebab kita tahu benda-benda yang MBA boleh bagi kat kita. Kita dah tahu dah orang akan perangai macam mana. Yang penting siapa? Bukan orang lain. Yang penting bukan orang lain, bukan orang nak cakap apa. Yang penting ni apa yang kita nak buat ni. Yang penting untuk bisnes kita adalah kita. Dia yang itu je saya punya sharing ni. Saya harap bermanfaat lah. Saya jumpa anda semua di puncak kejayaan. Saya pulangkan balik ke MC. Terima kasih.